Kali ini kita akan sambung lagi bab 1 aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk mekatronik kepada subtopik yang baru. Dalam kelas yang terdahulu kita dah belajar mengenai subtopik 1.1.1, iaitu definisi mekatronik. 1.1.2 iaitu elemen-elemen dalam mekatronik, dan 1.1.3 iaitu kamu boleh menerangkan menerangkan fungsi-fungsi elemen mekatronik yang terdapat dalam produk mekatronik. Okey, kita akan teruskan dengan 1.1.4, iaitu menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada, dan 1.1.5 menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk akan diubah sesuai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey. 1.1.4 menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Okey. Fungsi elemen pada produk mekatronik juga dapat diterangkan melalui gambar rajah blok, iaitu blok diagram. Okey, sebelum ni awak belajar mengenai fungsi elemen dalam model fungsi kan. Okey, selain pada model fungsi, awak juga boleh buat dalam gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok ditakrifkan sebagai suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Dalam bentuk blok tu maksudnya bentuk segi empat tepat. Okey, tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama elemen atau litar yang terlibat. Okey. Okey, ini ialah contoh gambar rajah blok bagi produk mekatronik. Ada 3 bahagian tadi. Yang pertama, input, proses dan output. Input menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Bahagian output menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Sikit topik yang anda belajar masa tingkatan 2, iaitu makro pengawal. Bahagian-bahagian terdapat dalam makro pengawal juga ada 3, input, proses dan output. Ketiga-tiga bahagian ini penting dalam pembinaan sesuatu sistem kawalan, iaitu bahagian input ada inputnya, bahagian proses ada, iaitu unit pemprosesan pusat, kita panggil CPU, ataupun kita panggil sebagai microprocessor, dan juga bahagian output. Ini awak belajar semasa tingkatan 2. Okey, kalau awak perasan mekatronik itu, sebab tu kita kata salah satu elemen mekatronik yang paling penting ialah kawalan dalam menggunakan pengaturcaraan. Bahagian input, bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat, contohnya switch, pendera cahaya, pendera jarak, pendera pergerakan, apa-apa yang boleh menerima input untuk diproses. Bahagian proses, bahagian menerima isyarat daripada bahagian input dan proses isyarat mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Siapa yang bertugas sebagai proses? Microprocessor yang kita dah belajar semasa tingkatan 2. Kemudian bahagian output, bahagian yang menjalankan tindakan dan menghantar kepada peranti output. Contohnya siapa yang boleh menunjukkan kesan? Kalau ingat, LED dia boleh keluarkan cahaya, buzzer dia boleh mengeluarkan bunyi, motor dia boleh berfusing. Itu maksudnya output, mana yang menjalankan tindakan hasil daripada input yang diberikan tadi. Okey, cikgu harap kamu jelas dengan mengenai input, proses dan output. Berikut ialah contoh-contoh kepada gambar rajah blok produk mekatronik. Kalau tengok buku teks awak, muka surat 19, 20 dan juga muka surat 21. Yang pertama, kereta kawalan jauh. Okey, kalau awak perasan kereta kawalan jauh, apa bahagian inputnya? Okey, kereta kawalan jauh, nama pun kawalan jauh, menggunakan sistem kawalan jauh. Okey, jadi inputnya ialah panel kawalan tanpa wayar. Kemudian proses dia mikro pengawal. Kenapa kotak tu? Perasan tak kotak tu ada 2 layer? Okey, maksudnya dalam 2 layer tu ada banyak gabungan-gabungan mikro pengawal kat situ. Okey, kemudian output dia ialah pemacu motor dengan motor AT. Pemacu motor yang pacu awak punya
motor awak. Dalam motor tu ada gear. Gear tu yang akan berputar menyebabkan roda awak berputar. Sebab itu dia bahagian output. Output bahagian yang menunjukkan tindakan ataupun bahagian yang memberi kesan. Kemudian ialah pintu gelangsa automatik. Inputnya ialah bila ada pergerakan yang lalu, bila ada pergerakan atau benda yang hidup berdekatan, bagi kesan kepada penderia gerakan. Jadi inputnya dalam blok, dalam petak tu ditulis sebagai penderia gerakan. Pergi kepada proses. Prosesnya ialah mikro pengawal. Kemudian mikro pengawal proses dan apa outputnya? Outputnya memberi kesan kepada motor AT, takal dan tali sawat dan juga pemacu motor. Output ni senang cerita, kita nampak. Kesimpulannya, segala komponen-komponen mekanikal yang terlibat ia akan diletakkan di bahagian output. Kenapa? Sebab bahagian output ialah bahagian yang menunjukkan kesan. Mekanikal kita tahu dia pergerakan. Jadi bahagian yang menunjukkan pergerakan biasanya dia akan berada di bahagian output. Contoh yang seterusnya dalam buku teks awak ialah mesin basuh automatik. Ini semua orang ada kat rumah biasanya, tapi mungkin ada ibu bapa yang masih suka mesin basuh manual, tak ada masalah. Kita kenal dengan mesin basuh automatik. Banyak butang-butang awak tekan dan dia akan terus proses. Bila awak tekan tu maksudnya ada pilihan butang, pilihan menu. Jadi awak ada mod pilihan dan juga penderia. Penderia apa yang terlibat? Bila awak tutup awak punya pintu, dia pun baru boleh on. Kalau tak tutup, tak boleh on. Jadi kemudian daripada mod pilihan dan penderia, gabungan kedua-dua input itu, sebab tu dia berada dalam satu kotak besar. Dalam kotak besar ada dua kotak kecil kerana dia bergabung, bekerja bersama dan pergi masuk dan prosesnya, inputnya pergi kepada bahagian proses, iaitu bahagian mikro pengawal. Mikro pengawal akan proses. Dalam mikro pengawal ini dia akan jana apakah yang dia akan lakukan, pergi kepada komponen-komponen mekanikal yang terlibat, iaitu bahagian output, bahagian yang memberikan atau bahagian yang akan menunjukkan kesan, iaitu motor AU, takal dan tali sawat, pemacu motor dan akhir sekali menyebabkan drum awak berpusing. Drum mesin basuh, bukan drum muzik tu ya. Setakat ni saya harap awak faham. Kalau tak faham, awak boleh tanya saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, PM je saya tanya. Nak tanya dekat bahagian komen dekat bawah pun boleh, tak ada. Seterusnya ialah menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Wait, but why? Kenapa awak nak kena ubah sesuai? Kenapa benda tu perkara tersebut perlu berlaku? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Setiap perubahan mesti dibuat kerana why. Setiap perubahan mesti dibuat kerana why. Maksudnya setiap perubahan mesti dibuat kerana sebab. Mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab, apa nak kena buat perubahan? Tengok dialog dalam gambar tersebut. Kereta kawalan jauh merupakan salah satu produk mekatronik. Pada pendapat kamu, apakah masalah yang kamu hadapi ketika mengendalikan kereta kawalan jauh? Seorang jawab, tidak mempunyai kawalan kelajuan. Seorang lagi jawab, kereta mudah rosak apabila berlanggar dengan dinding. Dan ada juga jawab, tidak mempunyai lampu. Sebab kerana adanya why kat situ lah. Why, sebab tu kita kena buat perubahan. Semasa tingkatan 2, awak masih ingat tak apa yang awak dah pelajari untuk hasilkan produk-produk yang awak perlu buat? Yang pertama, bila awak nak buat sesuatu, awak kena tahu punca. Macam tadi kita bincangkan mengenai why. Awak kena tahu sebab. Jadi awak nak tahu sebab, awak kena tahu fungsi, awak kena tahu puncanya. Apakah masalahnya? Bagaimana awak tahu masalah? Awak kesan daripada analisis
fungsi. Awak kesan dari analisis fungsi berdasarkan model fungsi. Dalam model fungsi, awak buat blok. Ini yang kita kata tadi lebih kurang sama dengan gambar rajah blok, tapi awak guna pakai model fungsi. Model fungsi ini ada anak panah bercabang-cabang. Okey, gambar rajah blok tadi nampak lebih simple. Okey. Tapi ini fokus utama awak ialah awak nak analisis fungsi untuk kenal pasti masalah yang terdapat pada produk menggunakan model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Kalau masalahnya untuk kereta kawalan jauh tadilah. Okey, model fungsi tadi ada super system, ada objek, ada fungsi, ada anak panah. Okey, awak tengok balik-balik, kemudian awak kaji semula di manakah puncanya. Guna model fungsi untuk kenal pasti punca. Berdasarkan model fungsi tu, masalah pun dah dikenal pasti berpunca daripada kereta kawalan jauh yang tidak mempunyai fungsi tambahan untuk mengelakkan kereta tersebut berlanggar dengan halangan. Kereta kawalan jauh juga tidak mempunyai lampu untuk pencahayaan ketika berada di kawasan yang gelap. Itu tadi yang dalam dialog tadi kan. Okey, kemudian analisis berantai punca kesan telah dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah. Bila awak dah ada model fungsi tadi, awak dah kenal pasti punca. Tapi puncanya tu daripada apa? Kenapa punca tersebut berlaku? Okey, sebab tu kita buat analisis berantai punca kesan. Okey, awak boleh rujuk kalau nak nampak lebih jelas, awak rujuk muka surat 23. Kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Mengapa? Ada dua sebab. Kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Mengapa? Gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Mengapa? Tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Okey, jadi apa puncanya? Apa sebabnya? Batasan pada kereta kawalan jauh ialah pencahayaan di kawasan gelap dan gerak balas yang perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelakkan pelanggaran dengan halangan. Jadi dia dapatlah tahu puncanya di situ. Jadi daripada punca tersebut, betul lah apa yang diterangkan oleh kawan-kawan awak tadi. Okey, jadi daripada punca tersebut, selesaikan masalah. Selesaikan masalah pada kereta kawalan jauh tadi. Okey, bagaimana nak selesaikan masalah tersebut? Guna kaedah penyelesaian masalah inventif. Sama ada pemisahan masa atau pemisahan ruang. Ingat lagi ke tidak? Kaedah penyelesaian masalah inventif, pemisahan masa dengan pemisahan ruang. Bagaimana nak tentukan pemisahan masa, bagaimana nak tentukan pemisahan ruang. Bila dah dapat kaedah penyelesaian masalah inventif sama ada masa atau ruang, awak pilih pula prinsip inventif yang bersesuaian menggunakan pemisahan ruang atau pemisahan masa tadi. Contoh untuk masalah yang awak dah bincangkan tadi, itu masalah kereta kawalan jauh. Cadangan prinsip inventif yang diterima pakai ialah tindakan awal. Penerangan konsepnya melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Cadangan pengubah suaian kereta kawalan jauh ialah menambah fungsi tindakan awal untuk mengesan tahap pencahayaan dan memberikan isyarat kepada mikro pengawal untuk menghidupkan LED. Komponen sesuai ialah perentang peka cahaya ataupun menambah fungsi tindakan awal untuk mengesan jarak selamat antara kereta dengan halangan dan memberikan isyarat kepada mikro pengawal untuk memberhentikan kereta bagi mengesan pelanggaran. Komponen yang sesuai ialah penderia inframerah. Sistem pembas digunakan sebagai tambahan untuk memberitahu pengendali kereta kawalan jauh tentang kehadiran halangan pada laluan kereta kawalan jauh. Okey, kesimpulannya apa yang kamu belajar semasa tingkatan 2 diguna pakai semula, mesti diguna pakai untuk awak selesaikan apa-apa masalah untuk buat ciptaan baru ataupun untuk buat pengubah suaian. Okey, ini ialah rajah blok bagi kereta kawalan jauh tadi.
Okey, bahagian inputnya yang asalnya dalam kotak hijau ni, panel kawalan tanpa wayar, kemudian pergi pada mikro pengawal, kemudian diproses dalam mikro pengawal dan outputnya pemacu motor dan motor aktif, akhirnya roda berputar. Bila awak dah buat analisis punca tadi, awak dah tahu masalahnya, awak dah buat kaedah penyelesaian masalah inventif, awak guna pilihan tindakan awal. Awak buat penambahbaikan bahagian input dengan buat tambahan penderia inframerah dan juga perintah peka cahaya. Awak letak di bahagian input. Ketiga-tiga ini mengawal dan menerima input dan masuk kepada mikro pengawal untuk diproses. Mikro pengawal pergi kepada output pemacu motor, motor aktif, pembas, lampu LED. Ini ialah tambahan tadi, sebab tu dia buat dalam kotak biru tu. Kemudian akhirnya roda berputar. Roda berputar tu awak tak boleh buat anak panah pada pembas dan lampu LED, sebab pembas dan lampu LED tidak menghasilkan output putaran. Okey, kenapa saya tambah anak panah di bawah ini? Bahagian sumber bekalan elektrik. Sumber bekalan elektrik mesti ada dalam apa-apa proses ataupun produk mekatronik. Mesti ada dalam produk mekatronik mesti ada sumber bekalan elektrik. Kerana apa? Dalam produk mekatronik ada elemen elektrik iaitu sumber bekalan elektrik. Tak kisahlah nak guna bateri ke, nak guna arus ke, tak kisah, tapi mesti ada sumber bekalan elektrik. Kemudian ada elemen elektronik, kemudian ada elemen mekanikal, dan yang keempat yang paling wajib ada iaitu di bahagian proses, iaitu kawalan dan pengatur caraan. Okey, bila awak dah dapat penyelesaian tadi, awak buat lakaran perkembangan idea. Okey, bila kita sebut pasal lakaran perkembangan idea, saya selalu setiap lakaran sekurang-kurangnya mesti ada 3. Okey, tengok lakaran idea yang pertama, kereta. Dia tak buat kereta, depan tu dia buat pendirian inframerah. Lakaran idea kedua, dia buat gambar kereta, kemudian depan tu masih lagi pendirian merah dan juga atas dia letak pembas. Gambar kereta yang sama, cuma dia olah sikit, dia buat penambahbaikan. Jadi lakaran idea yang ketiga, kereta yang sama, gambar depan dia, pendirian inframerah, tambah lampu LED, tambah LDR, tambah pembas. Daripada ketiga-tiga lakaran ini, kamu pilih kriteria berdasarkan kriteria pemilihan lakaran dan mampu dibangunkan oleh reka bentuk. Kamu buat satu lakaran 3D bermaklumat yang akhir, yang mana dalam lakaran akhir ini ialah produk yang awak akan bina. Berdasarkan lakaran akhir, lakaran 3D bermaklumat ini adalah produk yang akan kamu bina. Kenapa kita panggil lakaran 3D bermaklumat? Kerana lakaran 3D awak tahu ada 3 penampakan 3 sisi, hadapan, sisi dan juga atas. Kenapa bermaklumat? Mesti ada label, mesti ada prinsip, mesti ada elemen, mesti ada bahan, baru kita nama sebagai bermaklumat. Bila awak buat lakaran akhir mesti bermaklumat, itu adalah penyumbang markah yang tinggi dalam setiap lakaran akhir. Okey, pun kalau kamu tak dapat atau kamu kurang faham, kamu ulang balik video ni, kamu dengar balik, ataupun kamu rujuk kepada saya, pada kawan-kawan, ataupun kamu boleh PM mana-mana guru yang kamu ada nombornya. Okey? Okey, ini ialah tugasan. Setiap kali belajar mesti ada tugasan. Kalau tidak kamu rehat sangat kan. Okey, sebagai pengukuhan kepada kamu. Yang pertama ialah lukis gambar rajah blok yang menerangkan sistem mekatronik pada kipas siling automatik. Ini ialah tugasan bagi subtopik 1.1.4. Saya dah terangkan ada input, ada proses, ada output. Input dia adalah pendirian-pendirian yang akan menerima arahan
Kemudian proses, mesti mikro pengawal. Dalam proses, kalau tak mekatronik, mesti prosesnya ialah mikro pengawal. Kemudian output siapa yang bergerak Okey, kemudian tugasan yang kedua ialah cari satu produk reka bentuk mekatronik mudah untuk diubah suai. Cari produk mekatronik mudah saja untuk diubah suai. Kemudian kenal pasti pengemusuaian terhadap produk dengan menggunakan langkah yang sepatutnya, macam yang tadi saya dah bincangkan, macam yang tadi saya dah ajar tadi. Yang pertama, awak sumbang saran idea pengubahan, kemudian awak analisis fungsi, menggunakan model fungsi dan analisis berantai punca kesan. Semua ni awak kena buat dalam kertas tu. Mesti kena ada model fungsi, mesti ada analisis berantai punca kesan. Tak boleh agak-agak. Cikgu nak tengok apa yang awak buat. Kemudian pilih kaedah penyelesaian dan beri cadangan penyelesaian. Dan akhirnya lakar gambar rajah blok. Gambar rajah blok yang awak dah belajar tadi. Okey, kemudian buatlah lakaran pengembangan idea sekurang-kurangnya 3. Dan bila dapat gambar lakaran pengembangan idea 3, awak combinekan dengan kriteria yang sepatutnya, kriteria yang awak dah belajar sebelum ni semasa tingkatan 1. Kemudian awak buat lakaran 3D bermaklumat. Okey, itu saja untuk topik pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.